Satu isu yang telah saya lawan sejak kerajaan PN ke PH hingga kerajaan ini, satu isu yang rakyat tak akan lupa dan tak akan putus asa, iaitu Linus. 10 tahun lalu, 4 menteri, Leo Tung Lai, mantan Menteri Kesihatan, Mustafa Mohamad, mantan Menteri MITI, Maximus Ungguli, mantan Menteri MOSTI, dan Takrus Ukah, mantan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, dengan jelas mengatakan sebanyak 3 kali sisa Linus mesti dihantar balik ke Australia. Jika gagal, lesen Linus akan ditarik balik. 10 tahun yang lalu, 4 menteri yang sama juga menyatakan bahawa lokasi PDF, Permanent Disposal Facility, mesti dikenapasti dalam tempoh 10 bulan tarik-tarik TOL, Linus dikeluarkan. Jika gagal, lesen Linus akan ditarik balik. Jelas, all these are talk only. Pada 2018, syarat sama diulangi. Atomic Energy Licensing Board, AELB, sekali lagi meminta Linus mengenapasti lokasi PDF. Jika gagal, lesen tidak akan dilanjutkan. Bukit Kedam telah dicadangkan. Dr. Makitab Mohamad, seorang pakar kualiti air, terus memberi amaran bahawa ia menubuhkan kawasan tatahan air. Tetapi AELB went ahead and bulldozed through a 3 years license extension for Linus. Lepas itu, pasir masa 1 tahun untuk buat EIA. Setelah cadangan Bukit Kedam ditolak, kita diberitahu Linus kini dicadangkan kawasan 30 meter tali kilang mereka pula. This is total madness. How could we allow Linus to store millions of tons of radioactive waste on a low-lying coastal wetland in a developed industry park, close to fishing community and resort, 2 kilometers away from the nearest residential area, and a 700,000 population within 25 kilometer radius dengan izin. Saya ingin mengingatkan AELB bahawa pada 15 Ogos 2018, kamu sendiri yang memberi amaran bahawa kawasan ini tidak sesuai sebab risiko banjir besar. I quote, pembinaan PDF Linus perlu disegerakan untuk meminimalkan risiko timbunan sisa radioaktif WLP yang kini terkumpul melebihi 580,000 tan di kemudahan penstoran sementara yang tertetap kepada ancaman bencana alam seperti banjir besar. That is what AELB said. Pada Julai tahun lepas, seorang menteri yang muda dan dinamik, lulusan Oxford, yang berhormat Rembau, Menteri MOSTI ketika itu, memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa Linus mesti mula bina PDF mereka sebelum 2 Mac tahun ini. Kalau gagal, lesen akan ditarik balik. For 10 years, dengan izin, for 10 years, Linus has violated the same license condition. For 10 years, Linus has failed to find a solution to its radioactive waste. For 10 years, from one government to another, from one ministry to another, all fail to see the seriousness of this problem. Saya mohon kepada Menteri Balu, please right the wrong. Gantung lesen Linus sehingga syarat ini dipatuhi. There should be no more compromise. Enough is enough. Tuan Yang di-Pertua, isu kedua yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan anugerah Tuhan untuk semua, iaitu hutan kita. Pada tahun 1992, di Leo Summit, negara kita telah memberi komitmen untuk kekalkan 50% keluasan tanah negara diliputi hutan semula jadi.
Untuk sepanjang 30 tahun sejak itu, pemimpin kita sering mengulangi komitmen ini di pentas dunia. Tapi di kawasan saya, di hutan simpan lentang, kawasan tatahan air terletak di tepi karak highway, sebelah kuarter pejabat hutan saja, betul-betul depan mata, pempalakan boleh berlaku. Tasik Chini yang telah diisytiharkan sebagai UNESCO Biosphere Reserve pun boleh dimusnahkan. Pendong meminta Menteri Tenaga dan Alam Asli menjelaskan apakah kriteria yang ditetapkan untuk membelanjakan kerajaan negeri di bawah program Ecological Fiscal Transfer (EFT). Dan adakah program tersebut digunakan untuk memastikan pelindungan hutan, khasnya di negeri Pahang. Industri ekspor utama kita, terutamanya minyak sawit dan perabot, juga sering diserang oleh komuniti antarabangsa. Kita dituduh memusnahkan hutan dan alam sekitar. Dengan perkembangan teknologi hari ini, kita mempunyai alat dan kemampuan untuk kena pasti sempatan dan keadaan hutan kita. Kenapa kita tidak menggunakannya sebagai bukti untuk meyakinkan komuniti antarabangsa terhadap komitmen kita? Semasa Kerajaan Pakatan Harapan Pemerintah, mantan Menteri Industri Utama Yang Berhormat Seputih telah mencatangkan tasa untuk menghadkan kawasan tanaman sawit kepada 6.5 juta hektar menjelang 2023. Saya gembira kerana Menteri baru yang YB Ampang telah memberi respon positif terhadap cadangan ini. Tetapi cakap saja tidak berguna. Kita mesti mengambil langkah segera untuk melaksanakan tasa ini. Mengenai industri kayu kita, kayu dari Malaysia adalah world class, the best. It is a scarce resources. Why are we wholesaling our timber by the shiploads? Worse still, they are sold to our wood and furniture industry competitor outside. Untuk memastikan keutuhan industri kayu dan perabot, saya sarankan